Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama berkumpul lagi sekali dan siri pengajian dan tafsir kehidupan dan siri munajat umat, majlis munajat umat. Alhamdulillah, pada skuad munajat umat yang sudah bersiaran pada malam ini, para penonton RAF Academy, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, bagi yang baru mengikuti live kita pada malam ini, yang sedang berada dalam siri perbahasan tafsir kehidupan dan majlis munajat umat, yang mana padanya kita memanjatkan hajat kita dengan berwasilahkan bacaan suratul Fatihah. Bacaan suratul Fatihah bikiratil suratul Fatihah 7 kiraat, 14 riwayat fi kulli hajat, bagi setiap hajat jemaah sekalian. Kita hari ini banyak hajat kita. Hajat kita banyak jemaah sekalian. Kita banyak hajat, namun bagaimana kita nak panjatkan hajat kita adalah melalui ad-doa. Ud'uni astajib lakum. Dan doa pula bagaimana nak kita pastikan ianya supaya Allah SWT perkenankan. Antaranya adalah kaedah tawassul. Ini melalui wasilah. Dengan apa? Dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah, dengan tawasul dengan asma'ullah, dengan nama-nama Allah, tawasul dengan
kita boleh wasilahkan doa tersebut dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil wasilah tawassul dengan suratul Fatihah, kalamullah, ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah. Jadi seminggu tak muncul, baru semalam je. Dia TT ni optional, official di FB. Jadi follow. Kalau tak ada tu mana berada di FB. Cuma semalam saja saya kalau tak ada saya akan maklum. Yang kalau semalam hari Selasa kan, ini Rabu, betul. Hari Senin ada, hari Ahad tak ada. Boleh kira dia tak ada seminggu direct tak ada tu. Kalau tak ada tu maksudnya tak jumpa cari tu. Kita ada di FB. Hari Ahad saya ke FB kan sebab ada urusan, cuma kita dah ada apa nama qiraat dengan kuliah hajat pada petang, pada siang itu. Pada siang itu kita telah ada munajat umat pada pengajian talaqi kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah daripada malam ni satu Ahad, Selasa start. Ada Selasa Ustaz, ya betul. Isnin ada kan. Jadi insya-Allah dengan kita munajat umat ini, mudah-mudahan dengan tawassul dengan suratul Fatihah, insya-Allah Allah angkat darjat kita. Allah angkat munajat kita. Ada yang masih lagi yang WhatsApp baru dapat langsung sebulan, bukan sebulan, lama dah. Ingatkan ustaz dah tak ada buat munajat dah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebab ada lagi, yelah nak buat macam mana kan, saya pun bukan jenis promote FB tu. Ramai jemaah sekalian di page yang lama ni, yang Ustaz Farid Abu Alian yang dah kena ban tu, yang kita dah pun buat request dah, tapi masih lagi tak dapat. Consider macam dah, orang kata apa, tak ada lah tu. Ada ramai lagi yang tak dapat. Jadi jemaah sekalian, mana yang ada inisiatif tu, bantulah. Sebab mereka tu tercari-cari, terkapai-kapai juga Ustaz Farid ni dah tak ada ke, mana ke. Ramai lagi yang masih terkapai-kapai tak jumpa. Allah Akbar. Tapi tak apalah, tapi tak apalah. Dan itu yang berlaku. Ala kulli hal, mana ada je lah, mana ada je. Allah takdirkan bertemu, maka bertemulah kita. Macam semalam saya ada urusan emergency apa, jemaah Karyah sini minta bantuan untuk ruqyah. Masya-Allah, memang Allah uji dia sekali. Apa nama, beliau bukan dia jemaah Karyah lah, bukan jemaah live kita ni, jemaah pengajian. Jemaah Karyah dan Allah uji suami isteri tu. Akhir zaman ni jemaah sekalian, tak puati tu ramai, luahan tak puati. Sehingga yang berlaku tu dia bagi sihir. Sihir. Allahu Akbar. Aku nak dia mati katanya. Allahu Akbar. Jadi kita ruqyah dia pada siam, kita ruqyah start pukul 11 tu sampai 12.30 mas sekalian. Selain dari friend FB Ustaz, kena friend FB yang follow Ustaz. Belum cukup ikut rapat belum tentu dekat belum tentu melekat pun belum tentu tahun. Boy. Rapat belum tentu dekat lah. Kalau dekat tu dah tentulah, insya-Allah. Sebab perkataan dekat itulah sepatutnya bermaksud belum tentu ianya dekat. Bila dekat ni sudah pasti dia dapat apa yang sepatutnya, kan? Bermaksud kalau tak dapat apa yang sepatutnya, maka dia belum dekat lah. Dia belum dekat lah. Rapat saja mungkin, jarak senang datang, senang tengok, senang jumpa, tapi dekat tidak. Mungkin ada yang jauh tapi hatinya dekat, maka dia akan dapat lah, insya-Allah. Jadi jemaah yang memuliakan Allah SWT, Allahu Akbar. Jadi semalam tu bertarung jugalah. Bertarung tu sebab dia memuja waktu tu bertarung tu dengan dia punya sami dia. Allahu Akbar jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dia puja sian dah.
Tapi itulah dengan berkah dengan Al-Quran, dengan suratul Fatihah ni, Masya Allah, tabarakallah, selesai. Tinggal lagi diri sendirilah yang kena bina benteng pertahanan tu dari dalam. Tak apa je Umi Lin, jin tu cakap, sahabat kena jin tu cakap aku nak laki kau, bermadu lah. Kau ni kan tak kerti poligami ke? Kau tak kerti belajar lah cakap kat jin tu. Ya Allah. Macam-macam hal cakap kat dia. Semalam dia kata apa? Aku nak dia mati. Saya pun cakap, oh kau nak buat dia mati. Mati itu bukan hak engkau. Allah yang bagi mati, bukan kau. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya cakap, oh, kau nak buat dia mati, kau nak bagi dia mati. Okey, tak apa, aku rasa kau macam mana nak mati. Aku bagi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita picit satu tempat, Masya Allah, menjerit-jerit teman sekalian. Buat tahu kekuasaan Allah macam mana. Allah. Jangan teman sekalian, zaman luahan perasaan. Sebab tu saya tekankan untuk pengajian hakikat kehidupan ni, pengajian yang menundukkan perasaan. Ini pergi tidak, ditinggalkan pengajian. Itulah sebab tahu nak cakap. Allahu Akbar. Kita ni nak menuntut ilmu, nak berguru tu mesti ada perjalanan untuk menundukkan nafsu dulu. Ni belum apa-apa dah meninggalkan perjalanan menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu ni mesti berjumpa dengan perjalanan yang mana perbahasan tidak menyebelahi kepada perasaan kita, tidak menyebelahi kepada keadaan kita. Tidak menyebelahi kepada keadaan kita. Kita kena belajar untuk tidak terkesan. Tidak terkesan dengan keadaan, perasaan, kebendaan. Ini keadaan terkesan. Baru Allah datangkan ujian, keadaan buruk orang dah termakan, tinggalkan. Kawan dah elok baik, tinggalkan kawan tu. Sebab apa? Terkesan dengan keadaan buruk orang. Buruk tu pula dengar-dengar cakap orang. Habis. Saya tak dengar, saya tengok sendiri. Tengok pula dah kita sekongkol dengan orang yang buka keburukan tu pula. Patutnya kita tinggalkan orang yang buka keburukan. Ni dah dia pula sekongkol dengan orang yang buka keburukan. Dah satu hal. Kita kena belajar untuk jauhkan keburukan tu jemaah sekalian. Kita bukan menjauhkan kawan kita yang kita elok baik dengan dia walaupun dia tu ada keburukan, selagi mana kita tak nampak dengan mata kepala, maka janganlah kita menduga-duga. Adapun kalau nampak dengan mata kepala, kita teruskan nasihatnya dengan direct. Itu namanya kawan yang sebenar. Ada yang terkesan dengan perasaan. Perasaan, luahan perasaan. Cerita tak puas hati tu, cerita tak puas hati ini. Dalam sekali termakan hati. Dah satu kumpulan, satu geng, jumpa geng. Kau tak puas hati juga ke? Aku pun sama tak puas hati lah. Dah kita bermula dengan keadaan tak puas hati. Penyakit ain itu berkaitan dengan, saya dah bincangkan ain itu. Ain itulah pandangan mata. Apa saja yang perkara yang Allah bagi nikmat tidak dikaitkan dengan Allah. Ain ini berkaitan dengan Allah. Iaitu Allah biarkan kita ini dengan keadaan terkena dengan perkara-perkara pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan yang dengki. Pandangan yang kedua, pandangan yang lalai. Pandangan dengki, orang tengok nikmat, dia dengki. Bila dengki tu kenalah apa-apa saja natijah tu berlaku, Nabi kata. Ataupun yang tengok, sebab tu kena tengok puji Masya Allah, Tabarakallah. Puji Allah. Allah ni maha cemburu jemaah sekalian. Sifat kecemburuan tu besar. Allah yang berhak layak untuk cemburu. Sebab milik Allah kan. Hak Allah semua tu. Tiba-tiba kita puji, tak puji Allah. Ui cantiknya. Ui cantiknya. Nak lawak ain ini adalah satu kaedah yang perlukan kembali bermujahadah. Iktikad kembali kena betulkan, kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Sebab ain ini datang dengan konsep dia natural. Dia datang secara, bukan dengan hantar, bukan dengan saka, bukan dengan jin. Dia datang dengan asbab kelalaian. Jadi kita kena balik kepada keyakinan kita, istighfar, yakin, mohon petunjuk Allah sungguh-sungguh. Supaya Allah yang akan menghilangkan kesan kepada ain itu.
Antaranya ruqyah air, bagi penawar balik, biar lega segala apa yang berlaku. Kemudian kita bermunajat kepada Allah, mohon sungguh-sungguh agar Allah angkat penyakit ain. Dia terkena penyakit ain itu sebab tadi bukan cerita dalaman luaran ke tidak, lalai, kelalaian itu saja. Jadi bila lalai ni bukan satu dia kuat ke lemah, dia dah lalai. Lalai ni macam bawa motor terlelap, bukan tak pandai bawa motor, dia terlelap, pom, terlanggar, macam gitulah. Jadi ain ni terkena bagi yang lalai. Lalai inilah yang perlu diperhatikan. Jadi boleh ke ustaz rawat diri sendiri? Boleh ke ustaz rawat sendiri? Memang kena rawat diri sendiri. Memang dia panggil perawatan itu yang terbaik adalah dari diri sendiri. Sebab ianya berkaitan tentang perkara yang mesti diperbetulkan lagi dalam. Adapun ikhtiar dari luar, yang ustaz datang, pengruqyah datang, adalah untuk membantu menyelesaikan agar ianya kembali kepada contoh keadaan yang asal. Katalah dia kena sampuk supaya tak kena sampuk. Katalah dia sedang kena kesan-kesan, maka kita bersihkan. Tetapi selepas itu dia kena, orang kata apa, bermula pada diri dia balik. Betulkan balik fahaman dia, betulkan balik keyakinan dia, betulkan balik, dan kena ada amalan-amalan yang mesti diamalkan secara konsisten balik. Sebagai contoh, amalan tentang zikrullah, la ilaha illallah, konsisten balik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, satu. Atau amalan yang kita duk lakukan munajat umat ini, bi qiraatil Fatihah. Dia macam itulah jemaah sekalian ya. Baik. Apapun rawatan pada diri itu adalah yang terbaik. Sebab kalau asatizah ataupun para ruqyah, dia boleh bantu mungkin sekali, 2 kali atau 3 kali. Tapi pada masa yang ke depan, dia kena hadapi juga. Sementara pengruqyah datang, maka dia kena hadapi. Maka sepatutnya jadikan asbab kita sakit ni adalah untuk kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Satu. Keduanya, jadikan asbab untuk mudah-mudahan mantap Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan ilmu kan? Jadi sebab itu jemaah sekalian, sebab itu saya nak bagi tahu, amalan Fatihah ni lah, kena cakap kan kempen amalan Fatihah pula. Saya bukan jenis suka kempen jemaah sekalian. Baik, ini bukan kempen. Tapi bila saya dah katakan, dah tekankan untuk Al-Fatihah, dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ni sebelum bismillah atau Fatihah lah. Al-Fatihah ni dalam perkara itulah terangkum semuanya. Ibu bagi ruqyah Fatihah, cuba yakin dulu dengan Fatihah sebelum nak amal-amal yang lain. Kadang-kadang kita ni beramal nak itu amal, tapi bila Fatihah, Fatihah. Walhal Al-Fatihah tu adalah ibu bagi segala ruqyah. Fatihah baca tak jadi, ustaz, siapa suruh tak jadi? Kita yang tak faham dengan hati. Walhal Al-Fatihah tu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bukan rawat sihir tau, rawat bisa kalah jengking. Bisa kalah jengking, yang mana kalau fikir secara logik, kita akal ni, maksudnya orang kena kalah jengking bacakan Fatihah. Kita sekarang kalau buat kerja macam tu, orang kata gila tak? Orang dah kena kalah jengking buat ke hospital lah, ustaz. Contoh, makna kata hospital itu boleh hilangkan ubat untuk hapuskan bisa kan? Bisa yang fizikal kan? Al-Fatihah Allah takdirkan padanya itu ibu ruqyah. Bisa fizikal pun boleh hilang kalau yakin. Apatah lagi bisa-bisanya gaib, bisa-bisa yang tersembunyi. Ni saya nak bagi tahu jemaah sekalian ni, buat pagar diri ni. Cuba perhati baik-baik. Bila kita solat, itulah pagar diri kita. Kita solat tu pagar diri sebab kita baca Fatihah. Nak pula siapa yang ikut Fatihah baca setiap malam, 7 qiraat 14 riwayat. Lagilah jemaah sekalian. Ni saya nak bagi tahu jemaah sekalian. Mudah-mudahan dia menjadi asbab untuk yakin kepada Allah. Saya terlibat, Allah takdirkan terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan ruqyah ni. Kerana apa? Sebab pertama, Allah nak tunjukkan kesan kepada amalan, supaya orang tak nak main-mainkan, lekeh-lekehkan. Allah libatkan saya dalam bidang ruqyah.
Jadi nak tengok, kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata, nak tengok makbul tak makbul doa kita, masuk ruqyah. Tengok waktu itu, waktu itu terima ke tidak? Itu jangan main-main. Jadi nak bagi tahunya, bila kata dalam perbahasan ruqyah ni, bila kita lihat kepada keyakinan ni, Allah zahirkan gangguan datang nak serang ni. Kan ada yang ingatkan saya kak, Ustaz, ingatkan Ustaz masih ada bagi ingat macam-macam lah, ancaman-ancaman kan, orang bagi ingat juga, hati-hati. Jadi sekali tu kan, jadi Allah tidak masuk Islam kan, sekali ada bagi peringatan, jangan kadang-kadang gitu gini lah. Ada banyak peringatan sebab mungkin ada benda-benda yang datang nak serang. Saya cakap satu je, memanglah benda-benda ni marah kat saya sebab kita ni datangkan jalan untuk selesaikan masalah. Jadi mana-mana jemaahnya datang bawa macam-macam benda yang tak sedar tu, sakanya, sihirnya, apanya, jin ke apa tu, marahlah kat saya, faham tak? Jadi kalau katalah ada 100 orang, maka 100 benda lah dia attack saya macam semalam Sami tu kan. Dia marahlah sebab kita datang, aku nak attack dia, kau datang menyebut kenapa? Jadi dia akan patahkan, tak serang saya. Itu cerita dia. Serangan tu bukan pada sebab apa dakwah yang saya bawa ni satu bab, tapi sebab kita bawa lapangan untuk peluang. Siapa yang ada masalah, mari duduk mengaji kita. Jom kita sama-sama. Jadi sekarang ni nak bagi tu, saya nak bagi tu begini jemaah sekalian. Asbab baca Al-Fatihah setiap malam bi qiraati sabah qiraat 7 qiraat 14 riwayat. Adanya Allah zahirkan perkara itu, benda itu yang bagi tahu, dia kata dia memang datang nak serang saya. Malam dia kata dia tengok datang rumah, dia tengok keluarga saya. Lalu benda tu cakap apa? Takdir Allah, qadar Allah, kekuasaan Allah. Dia kata apa? Aku tak boleh nak masuk, katanya. Berpagar rumah dia, kata aku tak boleh nak masuk, katanya. Berpagar. Macam semalam habis daripada ruqyah kena sihir tu, memang purposely sihir, memang main voodoo punya, main patung tu, main cucuk-cucuk. Memang dia kata aku nak buat dia mati, aku nak buat dia mati. Ulang banyak kali jemaah sekalian. Jadi benda tu marahlah kat saya. Tapi dengan barokah Fatihah ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu jemaah sekalian, mana-mana yang ada sedang masalah, saya nak beritahu, anda nak beramal silakan yang lain. Tapi bila sekarang ni datang beramal dengan suratul Fatihah, amalan suratul Fatihah yang dibawa ni jemaah sekalian adalah amalan yang mana datang dengan perjalanan untuk mencari apa tau? Mencari satu amalan yang meliputi semua amalan. Saya tahu memang semua orang dah beramal itu, beramal ini, tapi nak beritahu apa ibu pada amalan. Kalau kata, misal kata amalan ini dia kena ada ibu dia. Last kali kita kena pegang pada ibu tu. Tu ceritanya. Memanglah buat dengan saya, tapi tu air ruqyah tu dah buat dengan saya, masih ada kesan dia. Bukan buat waktu malam ni, habis satu malam ni je. Maksudnya buat dengan saya, maka dia punya vibrate dia ni, bahasa saintifik lah, electromagnetic system dia, gelombang dia, semua tu mestilah berprotection. Tak adalah buat malam ni, habis malam ni. Tidaklah jemaah sekalian. Sebab tu kata buat dengan saya, maka pagar tu berkekalan. Tinggal lagi janganlah kita rosakkan dengan keraguan kita. Kita rosakkan dengan ada amalan lain tak? Ada amalan lain. Tu ragu lah tu. Nak beramal lah amalan apa pun. Bila dah jumpa amalan tu, saya terpaksa cakap lah ni, kadang-kadang orang kata berlapik tak nampak kan. Kalau dah, ni saya cakap terang, kalau dah jumpa amalan Al-Fatihah, tiba-tiba bila dengar ini amalan ibu pada amalan, so become lah, tenang lah, aku dah ada amalan Fatihah ni, syukur Alhamdulillah. Okey, tinggal lagi tambahlah amalan lain. Jangan lagi tercari-cari amal. Jangan tercari-cari amal. Dan jangan klaim beramal. Saya dah amalkan ni, saya dah amalkan ni. Saya dah baca mak surat pagi petang, saya dah baca ni. Jangan.
Sebab amalan itu boleh jadi perisai, boleh jadi dia hanya jadi sekadar bacaan. Sebab tu jangan terkejut, ada yang beramal hanya baca tetapi masih kena serangan. Masih berdebar, masih gemuruh ada. Ni padahal dah beramal ni. Tak jauh semalam yang Allah takdirkan merawat. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aduh sakit ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca tapi masih serangan masih masuk. Kita tak nak biar serangan tu pun tak masuk, sikit pun tak masuk. Dengan cara apa jemaah sekalian? Bina yakin. Hati-hati, ya benar, jangan klaim. Amalan ni jangan sekali-sekali klaim. Amal saja. Sebab bila kita klaim sekali mudah macam ni. Ingat, musuh-musuh kita ni, iblis terutamanya, dia tahu kita beramal, sekali dia test lagi. Mana yang kata klaim Muhammad, tengok sekali. Memang dia akan attack je. Dia attack je. Macam mana yakin Ustaz? Kalau salah yakin, ayatkan salah, yakinlah dengan Allah. Itu yang penting. Jangan yakin dengan ayat, jangan yakin dengan kata-kata, dengan yakin. Jangan yakin dengan selain Allah. Beramallah dengan yakin, yakinlah dengan Allah. Bermaksud tak ada isu nak yakin dengan benda dah. Yakin dengan Allah, beramal saja. Jangan kita salah letakkan perbahasan itu. Kita dah bincangkan mana yang ikut pengajian hakikat kehidupan. Hati-hati jangan salah meletakkan kata-kata sehingga kan menimbul provokasi. Ada ni saya nak tegur satu. Hati-hati ya. Mana yang pakai logo-logo RAF ni, hati-hati. Jangan sesekali kalau saya tengok dekat wall tu, kadang-kadang saya pergi tau. Minta maaf saya terpaksa tengok. Jangan ada yang campur aduk. Semua benda nak share. Benda yang tak pasti share, benda yang kita cangka macam betul kita share. Walhal pengajian RAF Academy adalah pengajian yang hanya berpaksikan kembali pada yakin pada Allah. Bila kita yakin pada Allah, bukan bermaksud kita menidakkan makhluk. Akhirnya orang, rupanya bila macam tu kita tengok balik, oh macam-macam share dekat wall dia. Asal risau benda, okey hati-hati, sekarang gelombang tengah negatif, hati-hati, sekarang suasana tengah berat. Dia masuk juga geng-geng yang menimbulkan perbahasan, membimbangkan. Orang kalau dah yakin pada Allah, insya-Allah kita tak akan terikut dengan statement-statement yang membawa kepada prediction akan datang ni. Memang keburukan akan berlaku di depan. Ya, akidah Jabariyah ni adalah akidah yang menyerahkan takdir. Dia serah diri pada takdir, bukan serah diri pada Allah. Dah nak macam mana saya dah sakit, dah Allah jadikan saya sakit, dah macam mana dia hilangkan ikhtiar, dia serahkan diri pada takdir. Dia tak serahkan diri pada Allah. Kalau dia serahkan diri pada Allah, Allah takdirkan dia untuk berikhtiar. Contoh dalam perbahasan, Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Hati-hati statement itu. Statement itu bukannya bermaksud statement itu salah, tapi salah faham nanti. Sebab apa? Bila makhluk tak ada kuasa, lala tak ada buat apa. Kena faham sepatutnya Allah Maha Berkuasa, makhluk itu hanya berdaya. Bukan tak ada kuasa, ada, tapi dia hanya ada daya saja. Dan dia tidak berkuasa menentukan hasil. Bagi habislah. Kalau cerita-cerita sangkut-sangkut, nanti orang kata, oh makhluk tak ada kuasa. Sedangkan makhluk Allah bagi kuasa. Apa kuasa yang daripada makhluk? Itu dipanggil berdaya. Berdaya usaha. Tetapi usahanya tidak membawa kuasa. Kuasa apa yang tak bawa? Kuasa apa? Kuasa menentukan hasil. Bukan suruh tak berusaha. Usaha tu ada pada makhluk. Allah takdirkan makhluk yang bernama manusia untuk berusaha kerana kita ada berakal. Tetapi iktikad kata bahawasanya usaha manusia tidak memberi apa-apa kuasa. Bukan maksud tak ada kuasa, tak ada usaha. Bukan. Sebab itu hati-hati. Ya? Allah bagi kuasa pada makhluk, tapi bukan kuasa menentukan hasil. Ya, benar.
Ada ustaz dia orang berusaha sampaikan bila cakap pasal Allah, dia kata usaha ni aku yang usaha. Ya, kita kena faham macam ni. Usaha memang pada manusia. Aku yang berusaha. Okey, kita tanya balik. Bila kita kata aku yang berusaha, kenapa tekankan aku yang berusaha? Adakah kita nak menekankan hasil itu atas aku? Kalau dia iktikad hasil atas aku, barulah dia jadi pemahaman yang bercelaru. Kerana dia letakkan hasil itu pada usaha. Bimbang dia masuk pada qadariyah pula. Qadariyah ni dia terus sandar pada usaha. Hati-hati. Nah, jadi nak diringkaskan, Allah Maha Kuasa. Makhluk hanya berusaha. Allah Maha Kuasa. Makhluk hanya berdaya. Tetapi tiada kuasa nak menentukan hasil usaha. Tulis ni. Share balik. Biar jangan salah faham. Nanti tengok logo Rof Academy. Academy Rotu Furqan. Sekali tulis Allah. Sekarang nanti kan kata ngaji dengan ustaz. Padahal lah ngaji dengan ustaz tu. Bila masa pula kita ngajar macam tu. Ini kadang-kadang campur aduk. Campur aduk pemahaman. Jadi Allah Maha Berkuasa, manusia hanya berusaha. Allah Maha Berkuasa, manusia tiada daya untuk menentukan hasil usaha. Manusia tiada kuasa untuk menentukan hasil. Kan cantik ayat dia. Maka berusahalah dengan yakin kepada Allah yang menjadikan hasil pada usaha. Maka berusahalah dengan yakin. Bukan maksud jangan berusaha. Berusahalah dengan yakin Allah akan bantu hasilkan. Sebab syarat untuk berdoa kena yakin dengan Allah. Macam itu je mas sekalian. Allah Maha Kuasa, makhluk hanya berusaha dan berdaya tetapi tiada kuasa untuk menentukan hasil usaha. Benar. Itu masuk dia je mas sekalian. Dalam bab niat pula. Dalam bab niat, semua niat bab ibadah semua kena kerana Allah. Tetapi dalam kita beribadah mesti ada manfaat. Contoh, kita beribadah dalam konteks bekerja. Kerja adalah kerana Allah, bukan kerana duit. Tapi bila bekerja dapat duit tidak? Dapat. Okay, bila dapat duit nanti aku nak bayar rumah, bayar kereta, tolong mak, tolong ayah, tolong semua sekalian. Tapi niat kerja kerana apa? Kerana Allah. Hasil daripada kerja dapat duit tidak? Dapat. Duit itulah datangnya perbuatan. Perbuatan tadilah kita nak tolong mak kita, nak tolong itu, tolong ini. Tolong itu kalau dia tak bermula niat kerana Allah, maka pertolongan dia sia-sia. Kena faham je gitu jemaah sekalian. Bukan kata, oh salah, tak boleh tolong. Alamak. Ini perbincangan orang buat panic attack panggil. Orangnya tak ada asas mengelupur dia. Nak pula orangnya ada konon-konon dia lah macam-macam kan. Jadi ayat tu betul dah sebenarnya niat kerana Allah. Betul lah niat tu memang kerana Allah. Kita niat kerana Allah. Tak boleh beribadah, tak boleh kerana lain. Kerana Allah. Baik. Bolehkah usaha yang kita laksanakan ungkit untuk bagi kesedaran? Dia kena berpada. Yang boleh ungkit ini hanya ketua. Contoh mak kepada anak, suami pada anak atau isteri. Boleh kalau dia tak sedar. Tapi bukan ungkit untuk menentukan hasil. Hati-hati. Kadang-kadang ada yang mengungkit macam ni. Kalau aku tak usaha tak dapat tau. Aku yang bagi kau makan. Habis. Sebab tu lebih baik jangan ungkit. Kalau tak ada ilmu untuk mempertahankan perasaan, jangan ungkit. Sebab tu kita berusaha, kita kena nampak yang bagi Allah. Supaya kita tak ungkit hasil itu. Sebab Allah bagi. Bahagian kamu lah. Dia tak sedar, tinggal lagi kita cakap Allah bagi kamu makan. Better cakap macam itu. Allah bagi kau makan, Allah bagi kau ini, kau malas kau ini, boleh kita kait dengan Allah. Jangan kait dengan diri kita. So kalau kait dengan diri kita, kita bimbang, kita akan terungkit konon-konon hasil nanti kat kita. Itu bahaya, dia halus. Lebih baik jangan. Walaupun boleh.
Boleh diharuskan bagi yang kadang-kadang tak sedar kan. Tapi lebih baik jangan. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah jemaah sekalian, perbahasan kita ni dalam perbahasan akidah tauhid. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ni datangkan guru untuk perhatikan perbahasan tauhid ni. Syukur alhamdulillah Allah bantu jemaah sekalian. Dengan keberkatan itulah maka perbahasan ni boleh diperhalusi. Kadang-kadang ni orang-orang yang tak faham ni menyerang peribadi, contoh saya contoh kan. Ada statement-statement yang wanita pasal harta lah, ada satu kumpulan dia menyerang. Tapi tak sampai kat saya lah pun. Kalau sampai kat saya, tahulah macam mana nak kerjakannya. Tapi tak sampai. Tapi betapa ceteknya keadaan kita ni bila kita bukan bidang. Walaupun kita belajar, walaupun kita ada guru, tapi kita bukan bidang. Mula mempertikai kan. Ustaz ni mengaji mana? Background cakap guna akal. Guna akal dia, tak ada nas, tak ada ni. Kalau kamu berilmu, pasti kamu boleh kaitkan dengan nas. Ini nak condemn orang nombor satu. Kadang-kadang berilmu pun menyampaikan ilmu dengan meremehkan orang. Jangan buat provokasi. Yang mengaji dalam bab tauhid, mengaji bab hakikat kehidupan, kita takkan buat provokasi. Kenyataan-kenyataan yang ada bukan provokasi. Macam contoh kalau pergi ke kenyataan bersandarkan hakikat kehidupan, itu bukan kenyataan provokasi. Kenyataan yang membongkar kebenaran. Cuma dia pahit untuk diterima. Provokasi ni dia suka kamu salah macam ni, alah ada ilmu tapi tak amal. Sebenarnya buat orang macam apa ni cakap. Berat dia juga ilmu tauhid ni ustaz. Bukan berat sebab dia adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling tinggi, ilmu tentang Allah yang menyebabkan Nabi SAW ditentang, dihalau, dipulau. Allah Akbar. Kesenangan kebahagiaan rumah tangga tetap tangan Allah, bukan tangan bapa Ahmad Al-Bab. Tu dia Nabi dah cakap. Tahu tak apa? Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, kita kena nampak kepada hakikat pada sesuatu tanpa meninggalkan syariat. Mula-mula saya tak faham. Ustaz cakap dulu-dulu. Sebab apa tak faham? Sebab apa tak faham? Sebab apa? Sebab banyak perkara kadang-kadang terlindung dengan keadaan. Keadaan, perasaan kita. Walaupun kita nampak macam kita mengaji, tapi perasaan kita tu tak kan kita mengaji ke tidak. Sebab tu kena ada konsisten pengajian yang boleh cantas kita punya keduniaan ni. Keduniaan ni bukan masuk kita ni kena berya-ya dunia, tapi dunia ni nakkan perhatian, nakkan belayan, nakkan dijulang tanpa sedar tu jemaah sekalian. Benda ni berlaku tanpa sedar. Sebab tu kita kena perbincangan yang membawa kepada kesedaran balik. Jaga-jaga apa dilihat agar tidak terganggu apa yang diingat. Mantap, benar. Orang yang belajar suka nak banding guru, mana dia tak belajar. Orang yang belajar tak sibuk nak banding-banding guru. Belajar je lah dengan guru tu, apa nak dibanding-bandingnya. Maknanya orang yang nak banding-banding tu maksud dia masih nak mencari sesuatu yang selain daripada keutamaan. Ini kedudukan. Kebenaran itu pahit, hati yang sihat akan meresap, hati yang sakit akan menjerit. Betul. Belajar di sini jadi yakin. Bila habis kelam menghadap, orang lain jadi ragu balik. Itu menentukan kepada kedudukan kita pula. Sebab tu bila kita batu kena ada istiqomah dalam pengajian agar terus keyakinan tu menyerap pada diri kita. Apa yang meragukan itu perlu dicatat. Apa sebab ragu ni? Catat dan catat. Mesti ada poin-poin yang mungkin kita terlepas pandang. Ataupun perkara-perkara yang mesti kepada penghayatan. Mungkin kita perlu penggalian lagi. Kita kena ambil maklum benda-benda. Jangan biarkan lepas belajar tengah belajar yakin, lepas dia nanti berhadapan jadi ragu. Okey, kita kena pasti apa yang datang keraguan balik. Kita kena pasti persoalan apa yang orang cuba timbulkan sampai kita kadang-kadang terkedu nak jawab balik. Kita kena ambil maklum benda-benda tu. Kan kemudian kita counter balik perlahan-lahan dengan diri kita dulu. Kemudian kita sebarkan balik apa kita faham. Bukan nak fahamkan orang. Jangan orang kata apa, jangan tergesa-gesa nak remehkan, nak fahamkan orang. Tak faham sebab tak konsisten lah kan ustaz. Ya, dia main ikut-ikut
Bukan ikut sungguh, dia ikut-ikut. Sebab tu tak boleh ikut-ikut. Kalau tak terikut, kena buat ulangan. Sebab tu macam tadi tu statement yang timbulkan provokasi, yang saya lihat dia ikut-ikut. Tapi itulah pakai logo Rough Academy. Saya bimbang, tapi tak apalah. Kalau ada yang bertanya saya jawab lah. Jangan ikut-ikut. Kena ikut betul-betul. Jangan ikut-ikut. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Begitulah sikit sebanyak kupasan-kupasan yang boleh kita jadikan panduan. Dia ni memang kalau kita sebut tentang guru, macam inilah. Saya pun belajar berguru. Sebab tu sebelum berilmu, kena tundukkan nafsu. Janganlah ada nafsu. Apa? Dunia tu nakkan perhatian, nakkan kedudukan, nakkan guru, nakkan ni, nakkan speciality. Kadang-kadang nakkan perhatian, nak bagi tahu. Banyaklah benda-benda yang Allah je tahu. Tapi kita terjemahkan dunia yang sebut tu, apa dia? Nakkan perhatian, nak diperhatikan, nakkan kedudukan. Datanglah membeza-bezakan, itu datang perbezaan. Kita dah belajar macam contoh, Allah takdirkan saya belajar, sambung belajar. Saya tak perlu bezakan. Kamu belajar mana tu? Oh, lain kitab mana? Lain Kenapa pun beza-bezakan? Takkan timbul perbezaan kalau tiada keakuan. Takkan timbul. Takkan timbul membeza-bezakan kalau tidak mau mencari perhatian. Biasa nak beza-bezakan ni nak cari perhatian. Kalau kita dah belajar untuk kita pakai, dah belajar je lah. Nak pandang Ustaz, mana lebih baik? Duk pondok belajar ilmu atau duk rumah mengajar ngaji? Duk pondok belajar ilmu atau duk rumah? Okay, baik. Dalam bab kebaikan, kita tidak perlu letakkan perbandingan begitu. Dalam nak melakukan kebaikan, kita tengok mana keutamaan. Itu maksud dia. Keutamaan ini perbandingan mana lebih baik. Dia dua-dua baik. Menuntut ilmu wajib. Mengajar ngaji pula ada tuntutan. Orang kata apa? Menyebarkan kebaikan. Dua-dua kena penuhi. Bagi saya dua-dua kena penuhi. Tinggal lagi bagi-bagi masa lah. Seminggu duduk pondok, seminggu mengajar ngaji, ataupun pondok tu tak payahlah nak duduk situ. Mungkin ada waktu kelas dia, waktu ada lapang kita mengajar ngaji. Kita aturkan susunan tu. Ya. Macam contohlah dengan mak dengan isteri, mana satu yang lebih nak diutamakan. Jangan macam itu. Benda baik ni, benda pada tuntutan, dia bukan perbandingan macam itu. Dia perlukan kepada penyelesaian dalam konteks aulawiyat, keutamaan. Mana kita nak utamakan waktu itu. Kalau waktu itu keutamaan sampai dekat mak, utamakan mak. Kalau keutamaan itu perlu selesaikan isteri, selesaikan isteri. Kemudian baru ke mak. Tak bermaksud kita menidakkan mak. Dia mengikut kepada keadaan masalih musalah, keadaan itu. Ya? Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Cara berbeza tapi tujuan satu, mencari Allah. Ya. Dalam kita bab cara berbeza ni, memanglah kita memang sebut cara berbeza, tetapi tak semua cara itu boleh kita pastikan sampai. Cuma kita nak tutupkan perbandingan, perbezaan ni. Kita tak nak membeza-bezakan. Dah tutup cerita. Sebab tu saya tekankan keadaan jangan dibesar-besarkan. Jangan terkesan dengan keadaan. Jangan terkesan dengan perasaan. Jangan terkesan dengan kebendaan. Perhalusi tiga perkara ni, mas sekalian. Bahawa kita boleh fokus dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan dipanggil lebuh raya ke syurga. Baik. Jadi jemaah yang mulakan Allah SWT, mari kita tutupi, kita akhiri dengan munajat masya-Allah. Mudah-mudahan sikit sebanyak kupasan, penjelasan tentang kedudukan kefahaman ini membantu kita untuk meluruskan perjalanan hidup kita.
kita nak menundukkan perasaan, nak meluruskan kefahaman. Kita tak nak kefahaman kita bercabang-cabang. Akhirnya kita berada dalam kekeliruan. Kita nak fahaman kita itu, akal kita bersih, hati kita jernih. Akal bersih bermaksud tiada cabang banyak dalam berfikir-fikir, sehingga kita menjadi orang yang berfikir tanpa keperluan. InsyaAllah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, khair. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan bacaan qiraatil Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah terima, Allah kabulkan segala hajat kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Malaysia ya Allah jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan kepayahan dan kesusahan ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah hajat kami dunia dan akhirat ya Allah segala urusan kami dunia akhirat kabulkan ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang mulia Ta'ala, syukur pada Allah selesai sudah menajak umat kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah terima segala hajat kita insyaAllah. Allah berikan kita kefahaman, Allah istiqomahkan kita dalam pengajian insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. La ilaha illa alladziina aamanu wa hum muslihun. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah